Berita menggempakan sahabat semua apabila mantan ketua ISPRM Azam Baki dikatakan akan menyaman saman fitnah terhadap Raja Perasuah Negara kerana menyebarkan fitnah, membuat dakwaan yang dikatakan tidak berasas, kata Azam Baki. Tidak lain tidak bukan Abote Raja Perasuah yang telah pun mengaku memberi rasuah di media sosial, tetapi apabila didakwa oleh ISPRM yang pada ketika itu Azam Baki adalah ketuanya, Abote Raja Perasuah ini mengaku tidak bersalah. Jadi kalau Abote mengaku tidak bersalah memberi rasuah, maksudnya tidak ada rasuah di dalam pertuduhan selama ini, sahabat semua. Jadi kenapa dia perlu mengaku bersalah? Mengaku memberi rasuah. Kalau didakwa tidak pula mengaku bersalah. Jadi adakah semua ini hanya satu drama, minta perhatian kerana kurang kasih sayang dan sebagainya? Sahabat semua, orang cakap tepuk dada, tanya selera. Jadi saya ingin membawakan Anda kenyataan media ini yang menyatakan bahwa Azam Baki akan memfailkan saman fitnah terhadap Abote pada hari Rabu minggu hadapan. Jadi itu antara kenyataan panas yang disiarkan oleh Asrawani. Bekas Ketua Pesuruhjaya ISPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Tan Sri Azam Baki dijangka akan menfailkan saman fitnah terhadap ahli perniagaan Abote hari Rabu minggu hadapan. Azam berkata, tindakan undang-undang itu diambil bagi memastikan fakta sebenar didedahkan kepada orang ramai selain mempertahankan nama baik beliau dari Suruhanjaya itu. Menurut beliau lagi, notis saman akan disediakan peguamnya sebelum difailkan dalam masa terdekat. Jadi orang ramai perlu mengetahui fakta sebenar, kata Azam Baki. Sebab itu saya mengambil tindakan undang-undang dengan segera melalui peguam, katanya ketika dihubungi oleh Asrawani hari ini. Azam turut menafikan dakwaan bahwa beliau pernah berurusan atau berhubung dengan individu tersebut. Tidak pernah bercakap dengannya, tidak pernah berjumpa. Saya tak tahu apa yang dimaksudkan dengan dakwaan yang dibuat itu, kata Azam Baki. Malah katanya lagi, peguam saya sendiri pun tidak pernah berurusan dengannya. Jauh sekali untuk saya bertemu atau berbincang dengan individu terbabit. Jadi Azam menyifatkan dakwaan tersebut sebagai satu cubaan yang sengaja diada-adakan bagi mengelirukan orang ramai serta mencemarkan reputasi dan ISPRM. Jadi ini satu perkara yang sengaja direka, kata Azam Baki lagi, bagi mengelirukan rakyat dan merosakkan reputasi ISPRM serta diri saya, katanya. Jadi sebelum ini Abote membuat satu laporan polis di Ibu Pejabat Daerah IPD Putrajaya terhadap Azam Baki berhubung dakwaan mengugut dan cuba menghalangnya daripada mendedahkan skandal rasuah Sabah pada November 2024. Jadi dalam laporan itu beliau mendakwa mempunyai bukti dokumentasi termasuk senarai individu yang mengetahui kejadian tersebut. Jadi inilah sahabat semua, bagi saya lebih percaya kepada Azam Baki, seorang penguat kuasa undang-undang, dibandingkan dengan seorang lelaki, individu seperti Abote ini yang banyak menipu, yang banyak melakukan kerja-kerja yang tidak bermoral, kerja-kerja yang menyalahi undang-undang dan sebagainya. Antaranya bagi rasuah, lepas itu mengaku tidak bersalah. Apabila didakwa di mahkamah dan sebagainya. Bukan sekali tapi 2 kali. Satu kes di Sabah, satu lagi kes di Melaya, di Semenanjung. Jadi bagaimana tuduhan kepada individu yang dikatakan telah menerima rasuah ini, kalau Abote sendiri mengaku tidak memberi rasuah? Adakah mereka akan didakwa? Ya, betul boleh didakwa, tapi mungkin mereka akan terlepas kerana individu yang memberi rasuah itu mengaku tidak bersalah memberi rasuah. Jadi maksudnya tidak ada rasuah di sana, sahabat semua.
Jadi agak bingung kita dibuat dengan modus operandi ya yang dibuat oleh Raja Perasuan Negara ini. Adakah motifnya untuk menjadi famous, mendapat perhatian ya semata-mata sahabat semua? Mungkinkah itu sebenarnya motif yang cuba dibuat oleh lelaki ini? Dan kita beralih kepada satu case ya berkaitan dengan stadium ya, naik taraf Stadium Nasional Bukit Jalil. Jadi apa sebenarnya yang berlaku sahabat semua? Jadi ini yang menarik ya untuk saya bawakan bersama dengan Anda. Untuk sedikit perkongsian sebelum kita akhiri. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia sekali lagi sedang menjalankan siasatan dan meneliti maklumat berhubung isu proses penilaian dan pelaksanaan kerja naik taraf Stadium Nasional Bukit Jalil. Bahagian komunikasi strategi SPRM dalam kenyataan hari ini memaklumkan siasatan itu dijalankan susulan laporan berita tempatan semalam serta aduan yang diterima pihaknya mengenai perkara tersebut. Isu itu kini dalam perhatian SPRM untuk siasatan dan tindakan lanjut termasuk penelitian melibatkan maklumat serta dokumen berkaitan yang diterima. SPRM sentiasa memandang serius sebarang dakwaan yang mempunyai unsur rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan melibatkan kepentingan awam serta perolehan kerajaan, kata kenyataan itu. SPRM menghargai kerjasama pihak yang mempunyai maklumat berkaitan untuk tampil membantu siasatan bagi memastikan proses penelitian dapat dijalankan secara menyeluruh dan profesional. Bagaimanapun, individu yang menyalurkan maklumat dinasihatkan agar tidak mendedahkan butiran aduan kepada pihak lain bagi mengelak kebocoran maklumat yang boleh menjejaskan proses tindakan lanjut SPRM. Media sebelum melaporkan seorang kontraktor membuat laporan kepada SPRM pada hari Selasa lepas berhubung isu perolehan projek naik taraf Stadium Nasional Bukit Jalil yang dianggarkan bernilai sebanyak 24 juta yang didakwa melibatkan 2 tender berkaitan persiapan Temasa Sukan C pada tahun hadapan sahabat semua. Jadi kalau benarlah ada keterlibatan unsur rasuah, penyelewengan, jadi siapapun menjadi dalang itu harus ya dikenakan tindakan yang sewajarnya. Jadi itu pandangan saya. Adakah Anda setuju dengan saya? Khususnya untuk berita yang pertama tadi, Azam Baki failkan saman fitnah kepada Raja Perasuan Negara. Apa pandangan Anda sahabat semua? Mungkin inilah masanya, masa yang terbaik untuk kita mengetahui kebenaran apa yang didakwa fitnah. Adakah ia benar-benar fitnah ataupun ia benar? Itu menarik ya untuk kita ikuti sahabat semua. Jadi sampai di sini saja, kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.